Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan idenya dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-29. Saya baca hadis ini, teks hadis. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك أو بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya wahai Rasulullah, maklumkan kepada saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya dari neraka. Baginda bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadatlah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, maukah engkau aku tunjukkan jalan-jalan ke syurga? Puasa adalah junnah, yang benteng ataupun perisai. Sedekah akan menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan amalan salat seorang tengah malam, ini qiyamul lail. Kemudian beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji' hingga pada ayat ya'malun. Kemudian baginda bersabda, maukah engkau aku beritahukan asas segala perkara, tiang seri segala perkara dan kemuncak segala perkara? Aku menjawab, ya, saya mahu wahai Rasulullah. Asas segala perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian baginda bersabda lagi, maukah engkau aku beritahukan sesuatu yang jika engkau lakukan engkau akan dapat memiliki semua itu? Saya berkata, saya mahu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lidahnya lalu bersabda, jagalah ini dari perkataan kotor atau buruk. Saya berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum atas apa yang kita cakapkan? Baginda menjawab, kamu ini, tidakkah yang menyebabkan seseorang tersembam mukanya dalam neraka? Ataupun Nabi bersabda, tersembam di atas hidungnya kerana kata-kata mereka. Riwayat hadis ini riwayat Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadis ini hadis hasan sahih. Maknanya
kalau mengikut Imam Nawawi lah, maknanya dari satu sudut hadis ini hasan, dari satu sudut maknanya sahih, ataupun adalah beberapa lagi kalau kita tengok dalam kitab mustalah disebut maksud hasan sahih. Yang dimaksud oleh Imam Tirmizi sebab dia ada lain sikit dia punya takrif dia. Jadi kalau mengikut Imam Nawawi ketika menghuraikan maksud hasan ini boleh jadi dua lah. Sama ada hasan itu dari sudut Tirmizi, orang lain kata mana sahih, ataupun ada dua riwayat, satu mana hasan, satunya sahih, hadis yang sama tapi sanad yang berbeza. Ada juga disebut begitu, itu mengikut Imam Nawawi lah. Jadi nak detail itu boleh rujuk dalam kitab mustalah hadis, ada disebut. Jadi kita telah berbincang dah hadis ni sebahagiannya. Jadi kita nak sambung pada malam ini. Kita ambil sini as-saum junnah. Jadi sini saya ringkas kita akan tidak bincang panjang ni kerana kita sudah terdedah banyak di peringkat awal matan arba'in ini. Maksud salat itu apa, syahadah dan sebagainya. Bahkan sudah dibincang makna Islam dan iman ini dalam hadis awal, beberapa hadis yang awal dalam kitab matan arba'in. Ini saya ambil secara ringkas sebab dalam hadis ini kita boleh bincang perkara lain lebih panjang. Nabi sebut as-saum junnah. Nabi SAW mengumpamakan puasa seperti perisai yang digunakan oleh pejuang untuk mempertahankan diri mereka dari serangan musuh dalam medan perang. Jadi amalan puasa akan menjadi perisai menyelamatkan umat Islam dari pujukan dan godaan syaitan. Jadi maksud Nabi-nya dengan seorang itu berpuasa, dia macam ada pagar maya lah dalam diri dia. Dia mampu menjadi benteng. Seolah-olah digambarkan, ditashbihkan oleh Nabi bagaikan seorang pejuang. Ini pejuang zaman dulu lah, zaman Nabi SAW yang berhadapan secara berhadap wajah dengan musuh itu, guna pedang, guna tombak dan sebagainya. Jadi dia letak perisai lah di sebelah kiri ni, pegang pedang. Jadi perisai itu junnah. Tujuan apa? Nak mengelak daripada terkena pukulan pedang, tombak, anak panah dan sebagainya. Jadi begitulah juga perumpamaan Nabi. Puasa ni sebenarnya dia ada, kita sedar, kalau kita tak sedar, kita nampak, kita nampak, itulah hakikat puasa. Jadi mengikut ulamanya, puasa yang dikatakan junnah ini bukan puasa perut saja, bukan puasa perut saja. Puasa yang dikatakan junnah ini adalah puasa dalam erti kata yang sebenar. Dia bukan puasa perut saja, dia puasa mata, puasa tangan, habis dia puasa. Maknanya dia jaga keseluruhan dia. Dia faham, dia tak makan. Benda tu halal makanan tu, tapi dia tak makan. Kenapa? Allah suruh. Jadi hak tu dia faham. Kepahaman dia tu dia bawa dalam seluruh kehidupan dia. Tuhan tak berurusan dalam muamalah riba, maka dia tak buat. Sebab apa? Tuhan itulah juga dia suruh dia tak supaya jangan makan, sehingga menyebab Allah kita panggil puasa tu. Hak itulah juga Tuhan tak boleh khianat fikiran, tak boleh bercakap bohong, tak boleh buat suasana menyebabkan timbul fitnah. Dia faham Tuhan yang sama perintah. Itulah sebenarnya puasa mendidik, itu maksud junnah tu. Junnah sini maksudnya benteng daripada, sini disebut daripada godaan syaitan. Hakikatnya ulama kata junnah sini maknanya benteng daripada neraka. Sebab kalau kita terpedaya dengan godaan syaitan, pujuk rayu syaitan, menyebabkan kita ikut syaitan, itu hakikatnya maknanya kita menjatuhkan diri kita dalam neraka, lembah neraka jahanam. Cuma syaitan ni sebagai sebab, kita kata, yang mengganggu kita. Hakikatnya syaitan ni dia bawa kita kepada neraka. Itu sebenarnya jadi benteng itu hakikatnya. Kalau kata benteng dari pujuk rayu syaitan itu benteng daripada neraka lah hakikatnya. Bila kita tidak ikut syaitan, maka kita ikut agama, kita ikut malaikat, dan kita ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menghampirkan diri kita kepada Allah dengan lawan syaitan itu. Jadi puasa itu dia boleh membantu kita. Puasa dalam konteks tadi lah. Puasa dalam konteks tadi. Itu secara ringkasnya. Jadi perut yang sentiasa kenyang akan membuka laluan mudah untuk melakukan dosa dan akan mengurangkan kualiti iman dan akan menyebabkan kemalasan yang akan menghalang seseorang dari melakukan tugasnya sebagai hamba, bahkan akan menyemarakkan pula hawa nafsu yang sentiasa mendorong mereka melakukan perkara yang tidak perlu sehingga terjerumus ke lembah yang haram.
Jadi kenyal ni maksudnya kenyal sentiasa, kenyal yang agak luar biasa lah, tak pernah lapar. Bukan kita ni tidak boleh kenyal. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata bul adalah disebutnya. Maka makan tak ada kenyal lagi, mana pun tidak. Ada disebut ahli tasawuf. Setengah-setengah ulama tu sebagai latihan. Bukan bermakna tu bukan kata-kata Nabi tu. Kalau ada disebut semacam gitu makna dia dalam hadis apa itu merujuk pada supaya kita ingat. Janganlah kita jamu perut ni semewah-mewah ni. Itu maksud Nabi dalam hadis tu. Perut kita ni ada hak memang kita kena beli. Kita nak makan, kita ada duit, kita boleh. Tapi dia kena ingat ada orang lain Islam seperti kita juga yang terlantar, yang nak makan apa tak dengar tidur kita kira apa. Kita ni tak dengar tidur kita kenyang. Itu maksudnya tak boleh lah lagu tu. Tu tujuan ni. Itu makna dari sudut kemasyarakatan begitulah puasa tu dari sudut kemasyarakatan. Puasa dari sudut kesan pada individu yang berpuasa itu hanya junnah. Secara khususnya begitu. Walaupun ulama kata junnah ini bukan merujuk pada individu yang berpuasa itu sendiri, tidak itu saja. Mana puasa ni dia berguna kepada kita, berguna pada isteri kita, berguna pada anak kita, berguna pada semua orang. Itu falsafah yang lebih luas, mana junnah yang dikaitkan dengan puasa. Kerana bila seorang itu berpuasa, dia akan puasa habis segala anggota dia, tangan dia tak buat benda jahat. Itu latihan. Jadi isni qaumih itu dikatakan sunat berpuasa dalam hadis yang terang disebut. Ini merujuk kepada latihan. Sebagai latihan, mesti ada latihan-latihan begitu agar kita ni sentiasa ingat. Bahkan puasa-puasa merupakan zikir kepada Allah SWT. So ingat Tuhan puasa tu. Cuma ada setengah puasa tu guna lidah zikir, setengah tu dalam bentuk salat, dalam bentuk sedekah. Ini tak dalam bentuk puasa. Puasa ni makna latih tubuh yang tidak berkait dengan harta. Latih tubuh. Setengah tu kita latih dalam bentuk harta, duit. Setengah tu dalam bentuk harta dan tubuh badan. Ada juga. Ini dalam bentuk sebabnya perut manusia ni bila dia sentiasa kenyal seperti yang kita sebut tadilah, maka dia jadi mana mudah hawa nafsu dia sentiasa segar sama. Ada isu cara ringkasnya begitu. Lepas tu Nabi dalam hadis juga Nabi sebut was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah ini dia ada kemampuan untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi dalam huraian ulama, khati'ah ni mana dosa-dosa kecil. Dosa kecil ni kalau kita tengok dalam kitab Imam Ghazali sangat anti pada orang yang anggap dosa kecil ni adalah kecil sehingga menyebabkan dia jadi tak cara pada dosa kecil. Dia cara pada dosa besar ya. Elok dosa besar, dosa kecil dia tidak hirau, dia tak peduli. Bahkan tidak menjadi fokus dia dalam hidup dia untuk mengelakkan diri pada dosa kecil. Imam Ghazali kata itu termasuk dalam orang yang kena tipu oleh syaitan juga. Kalau kita tengok dalam kitab Ihya. Sebab apa? Dosa kecil ni sebenarnya dia bahaya. Memang dosa kecil ni kalau kena gaya dia mudah lah. Misalnya puasa. Puasa pada sebut puasa sunat itu sebagai mukaffirat, sedekah sebagai mukaffirat, puasa Arafah mukaffirat, isbagh wudu mukaffirat. Banyak dalam hadis Nabi sebut. Mana perbuatan-perbuatan yang kita buat dia ada kemampuan untuk menghilangkan dosa-dosa kecil kita. Semua ulama sebut mukaffirat ini sebenarnya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu dah. Allah Maha tahu sebab Allah menciptakan kita. Kita nak elak dosa besar ni lebih mudah nak elak dosa besar ni. Tapi nak elak dosa kecil payah. Dosa kecil ni banyak. Kalau kita tak sedar. Kadang-kadang kita bercakap orang sakit hati, itu sudah dosa kecil. Kita pergi kedai kopi lebih masa. Sepatutnya tidak begitu. Kita tak sedar, dosa kecil. Kita klik rumah, muka masa, isteri tu rasa hati orang. Itu dosa kecil dah kita. Tak maksud pun. Tak maksud pun. Dosa kecil. Banyaklah dosa kecil. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dia nak kita sedar tu. Dia nak kita tahu. Jadi benda-benda tu dia boleh hilang dengan amalan-amalan tertentu. Misalnya dalam hadis ini sebut sedekah. Sebab tu kena perbanyakkan sedekah. Kena banyak sebab kita tidak tahu. Orang yang tidak perhatian terhadap amalan-amalan sunat ini, amalan-amalan ibadat khususnya yang mukaffirat ini, yang boleh menghapuskan dosa kecil ini, Nabi SAW sebut seperti mana yang kita acak kali dah sebut dalam hadis Nabi yang sahih, bahawa manusia yang tidak perhatian pada dosa kecil ini menyebabkan dia jadi tidak rasa nak buat mukaffirat itu, amalan-amalan yang menghapuskan dosa itu.
dia akan dapat kesusahan di hari akhirat. Dia akan terkejut melihat dosa dia sebesar bukit Uhud. Dia tanya malaikat. Sebenarnya dia tidak tanya malaikat. Dia macam menyebut pada diri dia sendiri, saya tak pernah buat dosa besar. Kenapa begini besar dosa saya? Malaikat jawab pada itu, bukan dosa besar, itu dosa kecil. Oleh kerana kamu buat dosa kecil sepanjang hayat, tapi kamu tidak perbanyakkan amalan-amalan yang boleh menghilangkan dosa kecil. Kalau kita perhati, ada setengah-setengah mukafir ni berbentuk amal yang biasa kita, misalnya ambil semaya, kita ambil sama, kita kena ingat tu. Hadis-hadis begini, kalau mengikut ulama, semasa kita ambil semaya, kita kena ingat, aku sedang buat satu amalan yang mukafiratul dzunub. Jadi kena buat molek lah. Dia kena ingat tu. Aku sedang puasa sunat isni kami, ini mukafirat. Aku sedang puasa Arafah kata, ini mukafirat. Kita kena ingat. Bila kita ingat tu, dia memberi satu rangsangan yang positif dari kita akan buat dengan penuh berkualiti amalan tu. Itu falsafah dia. Itu yang dikendaki. Itu maksud dia. Jadi kalau kita ingat gitu, jadi secara tak langsung walaupun tidak disebut, tapi ulama kita faham yang tersirat tu, Nabi nak supaya amalan tu biar kualiti. Tu maksud dia ni. Sebab apa? Sebab kalau amalan tu tak kena, kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis lah, hak mukaffiratuz dzunub tu dia kena buat molek. Misalnya ambil air semaya. Kalau ambil air semaya tu tidak jaga, sekadar sah saja kita jaga, tapi tak jaga dari segi kualiti dia. Sebab air semaya ni kalau kita tak jaga kualiti dia tetap sah. Misalnya guna air yang berlebihan walaupun makruh, tapi dia sah. Boleh dia untuk guna saat wuduk tu. Kalau kita kata ambil semaya, guna untuk semaya boleh sah, tetapi rugilah kita. Sebab apa? Kita tak jaga molek. Dalam istilah hadis dia panggil isbagul wudu. Antara isbagul wudu tu dia air guna dengan yang paling minimal. Lepas tu jangan bercakap ketika mengambil wudu tu. Lepas tu selepas itu terus pergi ke dalam saf. Tak bercakap hadunya, berzikir, tunggu semaya. Itu maksudnya. Sebab tu kalau kita tengok dari segi amalan sahabat, ada air semaya, dia ambil lagi air semaya. Sebab ambil semaya sendiri itu kelebihan. Walaupun tidak wajib ambil air semaya, kalau tak ada air semaya, bila nak semaya fardu wajib. Tetapi bila ada itu sunat. Tapi boleh pahala. Sahabat amal gitu. Dalam kitab Adabul Mufrad ada disebut. Walaupun kita kata ambil air semaya, mana hak itu tu, mana kalau tak ambil tak apa, tapi itu bab lain lah. Tapi ambil air semaya tu sendiri, walaupun tidak nak semaya pula ke mana, waktu besar pula. Misalnya dalam kitab Adabul Mufrad ada disebut seorang ulama tu, ketika dia tua, musim sejuk dia tu, duduk di tanah haram, dia nak mayak ni, dia nak ajar pada anak murid dia. Masa tu dia sakit perut, cerah perut ni tak tinggal lah jamban ya. Kakak dijamban. Setiap kali batal semaya, dia ambil air semaya. Walaupun musim sejuk, dia tua dah. Sehingga dia kira-kira datang malam tu saja 18 kali dia ambil air semaya. Dia sebut pada anak-anak murid dia. Apa dia kata? Sebab air semaya ni dia ada kelebihan khusus. Ada hal ni sebut sedekah. Jadi sedekah akan menghilangkan dosa-dosa kecil. Ulama juga sebut dalam kitab, amat perlulah seseorang yang bermuamalah dengan manusia. Kerana manusia ni dia banyak melakukan kesalahan sesama manusia. Bila kita duduk sebab manusia ni makhluk yang paling sensitif, paling mudah terasa. Kita duduk, kalau kita kawan kami tak banyak mana rasa kecil. Walaupun boleh jadi ada juga, misalnya dia rasa sakit kami, ulama kata rasa kecil juga tu. Dia heret dulu kami dia. No, sakit kok kami dia. Kami dia rasa terseksa lah. Dia tidak maksud pun kadang-kadang. Benda tu tidak berhabis heret setara mana baru tak sakit. Payah kita nak jaga tu. Benda tu boleh jadi dosa kecil. Termasuk dengan aniaya, tapi dengan tidak sengaja. Tapi kalau pukul, siapa kecok, tu bak lain lah. Ini dengan tidak sengaja. Kadang-kadang dia mari nak makan pokok rumah kita. Kita halal je, menyebabkan dia tepuh dini sakit. Itu sekiranya dosa kecil tu. Jadi benda-benda gitu, Allah rahmat Allah. Bila kita buat, kita ingat aku ni banyak rezeki. Kita buat, bila kita buat, ingat lagi tu semasa mengambil wudu, semasa sedekah, pasti dia akan jadi kesan di sebaliknya. Sedekah kita memang berkualiti. Sebab masa kita sedekah, kita ingat, ini tasdik kita terhadap agama. Sedekah kita ni kita nak jadi mukafirat. Bila ingat waktu, memang dia akan jadi kualiti lah ibadat tu.
Dia kita di kualiti ibadah tu. Itu maksud. Dosa-dosa yang berkaitan hak Allah maka wajib diqadha dan ditaubatkan. Jadi hak ni sebenarnya hati-hati maklum lah. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dia sebut dalam syarah mana-mana pun dia sebut bab taubat ni ada rukun dia kan, setengah kata 4, setengah kata 5 rukun. Boleh tengok lah. Namun dosa-dosa yang berkaitan dengan hak makhluk maka wajib diselesaikan sesama makhluk dan ditaubatkan. Dan kegagalan menyelesaikan dosa-dosa yang berkaitan makhluk semasa hayat dunia akan menyebabkan pesalah berdepan dengan penghakiman yang maha adil di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Jadi saya sebut sini dengan bahasa ringkas penghakiman yang maha adil ini maksudnya kalau kif dengan manusia ni sama ada maruah manusia, harta manusia atau apa sahaja yang berkait dengan makhluk manusia yang lain, maka perkara itu untuk jadi sah taubat tu kita kena selesai dulu dengan manusia. Kalau kita ambil harta dia, wajib kita kembalikan dia, baru Allah terima taubat kita. Hak ni mana Allah SWT beri kemuliaan kepada manusia. Kamu berhak sehingga orang buat salah kepada kamu, aku tengok dulu kamu halal atau tidak. Dia minta maaf kepada kamu, baru aku beri, baru aku sahkan taubat dia. Mana berat lah benda ni. Kalau kita mengatik sampai 40 hari seumur hidup pun, tapi duit orang kita tidak kembalikan, hak rakyat kita tidak kembalikan. Misalnya kita ramai pemimpin ni dia terdedah lah pada khazanah negara ni. Kalau berlaku dia tidak pulai kembali, dia tidak kembali kepada hak rakyat dia yang ternafi itu, maka dia akan tanggung akibat dia. Kalau tak sesat dalam hadis sebut satu cara, satu kaedah disebut, iaitu kebaikan si zalim itu diambil, diberikan kepada mangsa zalim itu. Katakanlah habis dah hasanat itu, kebaikan si zalim itu, tiba-tiba tak habis lagi, tak selesai lagi kis dia, masih ada lagi saki-baki yang tak sempurna, maka diambil kesalahan si mangsa zalim itu, diletak di atas kepala dia, diletak di atas si zalim itu. Ini beratlah. Itu sebelum ditimbang. Bila ditimbang, cuba kita gambar lah mana hasanat tak ada sikit abu, kesalahan orang pun letak di atas pundak si zalim itu. Katakanlah kesalahan dia itu terhadap jutaan orang sebab dia pemimpin misalnya. Cuba kita gambarkan lagu mana dia nak masuk surga. Boleh masuk surga selagi dia tak ada tauhid itu, tapi kena bakar dalam neraka dulu. Masuk dalam neraka tak tahu selama mana. Buat apa kesalahan banyak, hak dia sendiri banyak dah. Moga dia buat zalim atas dunia tu, dosa besar mana dah. Ambil pula orang buat zalim pun dia semaya, ya. Dia puasa, ada juga kebaikan tu. Dia pergi Mekah juga, para kita dia pergi Mekah juga dia. Lepas tu jadi ke tak jadi ke Mekah dengan duit yang haram misalnya, tu bak lain lah, terserah pada Allah. Kita pun tak sedek kira tu, terserah Tuhan lah tu ni. Nah, tapi kok mana pun dia tetap ada kebaikan, mesti ada jahat kalau mana pun. Selagi masih ada tauhid, tetap dia boleh masuk surga. Tetapi mesti dia masuk neraka. Sebab apa? Mengikut kaedah agama. Cuba kita fikirlah lagu mana. Itu masalah. Itu maksudnya keadilan. Keadilan. Dan disebut dalam hadis Allah sendiri yang memantau penghakiman dalam hadis. Allah sendiri. Allah dulu. Tengok. Dalam hadis ini juga ada disebut wasalatul rajuli fi jawfil lail. Ni ada kita nak bincang sikitlah ya. Kalau kita tengok sebelum ni disebut as-shaum junnah, puasa sebagai benteng. Tu. Sedekah sebagai mukaffirat, menghapuskan dosa. Tapi salatul lail ni tak ada disebut. Tak ada disebut. Wasalatul rajul fi jawfil lail, dan sembahyang seseorang di tengah malam. Cuma selepas kata-kata ni Nabi baca ayat tatajafa junubuhum anil madadi sampai kepada ayat yang seterusnya, ayat depan dia. Sajadah lah, sajadah ni ada disebut gitu. Tapi jadi kita nak tengok dari segi bahasa lah supaya kita faham. Jadi kalau langsung tak pernah belajar bahasa Arab tu, dengar gitu yalah. Jadi wasalatul rajuli fi jawfil lail, di segi i'rab hadis ini, ayat ini disebut sebagai mubtada. Dan ulama berselisih pendapat dalam menentukan khabar pada ayat berkenaan. Mana khabar dia? Mubtada khabar ni bagi orang ngajar mana ayat lengkap lah. Kalau tak ada khabar tak lengkap jadi ayat. Misalnya saya buat ayat mubtada khabar dalam bahasa Melayu. Saya pun tidak faham mana dia punya grammar Melayu ni. Tapi kita orang Melayu kita tahu lah tu dah. Sekadar zat orang Melayu. Misalnya saya buat ayat Muhammad
Nabi, apa dia kita kata Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad tu panggil mubtada, Rasul Allah tu panggil khabar. Kita akan faham Muhammad ni siapa bila kita tengok khabar dia. Kalau Muhammad saja, kalau bentuk mubtada mari khabar tak ada, orang tak faham. Kerana khabar dia memperihalkan mubtada itu. Dengan adanya khabar kita faham siapa Muhammad itu. Itu dalam bahasa Arab dia panggil mubtada khabar gitu. Menyebabkan ayat jadi tidak tergantung. Sini wa mari wasalatul rajuli fi jawfil lail. Sembahyang seseorang di tengah malam. Tak ada khabar dia. Jadi ulama berselisih pendapat nak menentukan khabar dia. Ni kena takdir lah. Sebagai ulama mentakdirkan, saya guna takdir sebab takdir mana mengandaikan khabar dia. Nak suruh kita faham semaya seseorang tengah malam. Apa dia? Tak habis ayat tu. Hadis ni. Jadi dalam syarah-syarah bila kita tengok ada beberapa takdir lah. Sebagian ulama mentakdirkan khabarnya sebagaimana berikut. Ni wa salatul rajuli fi jawfil lail hiya mimma la yaktanihu kunhuha. Ada juga yang kata gitu. Maksud dia kalau kita pakai ayat pertama, khabar tu hiya tu mana khabar, jumlah tu jadi khabar. Jumlah tu jadi khabar pada salatul rajul. Terjemah dia saya tidak terjemah sini, saya sebut gini lah. Sembahyang seseorang di tengah malam itu ianya adalah antara ibadat yang kita tidak tahu hakikatnya. Gapo dia maksud salatul rajul fi jawfil lail? Semaya isya ke? Semaya subuh ke? Semaya tahajud ke? Semaya ke sunat taubat tak tahu. Ada ulama kata begitu. Walaupun orang ni tak kuat. Orang ni tak kuat ni. Pendapat ni tak kuat, cuma saya sebut. Walaupun kita tengok dalam hadis lain mana semua ulama kata ni mana tahajud. Tapi ada juga lah ulama kata tak termasuk tahajud. Termasuk semaya malam tu. Tapi pendapat ni tidak juga kuat. Termasuk semaya maghrib, semaya isya misalnya. Termasuk dah tu. Tengok lepas ni kita tengok supaya ada yang kata gitu. Khabar dia kita tidak tahu hakikatnya. Sebab ada setengah ulama tu semaya isya tu lewat. Sebab dia faham, ada dalam kitab. Sebab dia faham itu semaya malam. Sebab nak ambil jauh itu bukan awal malam. Setengah ulama kata ngarib tu dah. Tetapi semaya isya yang dilewatkan sebelum tidur misalnya pukul 12 atau pukul 11 tu boleh. Maksud ada juga disebut gitu. Tak apalah kita tengok itu. Yang kedua, khabar yang kedua yang ditakdirkan oleh ulama, saya terus terjemahlah. Sembahyang seseorang di tengah malam adalah ibadat yang mana turun ayat tadi tatajafa junubuhum tu. Nabi ayatnya ayat itu berkait dengan sembahyang malam. Sembahyang malam tu menjadi asbab nuzul. Yang mana ayat Allah baca tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Tu ayat tu nak cerita kita salatul lail itulah. Kelebihan salatul lail. Lebih lagi mana? Tak sebut. Tapi lebih. Tatajafa junubuhum maknanya orang-orang yang merenggangkan, mana menjarak, tidak duduk rebah ni. Tubuh dia di tempat baring dia, di katil dia tu. Sekana berdoa, berzikir kepada Allah dalam keadaan takut dan inginkan kebaikan dan rezeki yang kami kurniakan kepada mereka yunfiqun, mereka belanjakan. Jadi waktu tu sebab itulah kalau kita tengok dalam tafsir, nak supaya jadi lebih semaya malam, dia mesti ada berkait dengan sedekah. Mesti berkait setengah orang. Sebab ciri orang semaya malam ni, sebab apa semaya malam bukan senang nak buat. Kalau orang sanggup buat, mudah saja untuk diinfak harta. Supaya sahabat Nabi. Siapa setengah ulama kata semaya malam seseorang itu kita nak tengok berkualiti itu, tengok lagu mana pengurusan harta dia. Kalau semaya malam rajin tapi kerukuk hangit, kita kata kerukuk hangit kaya, duduk timbul harta. Tiap-tiap bulan tengok angka dalam buku akaun dia rasa senang hati. Waktu kena baca ayat tu lagi dia. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil ardh. Kena baca ayat untuk orang yang suka pada angka. Suka tengok, langsung tak ada minat nak sedekah. Kata kalau orang lagu tu dia semaya malam. Sah semaya tu boleh. Tapi maknanya tak ada kekuatan sedangkan semaya malam yang dilakukan oleh sahabat dia menyebabkan sanggup jihad fi sabilillah. Kekuatan tu tak ada.
Kalau tak ada. Sebab jadi kita nampak sini bahawa ibadat-ibadat tertentu ni kita kena faham. Maknanya sembahyang malam ni berdasar pada ayat ni mengikut ulama, dia sebenarnya adalah merupakan suatu galakan, suatu rangsangan supaya kita bersedekah. Itu sebenarnya. Supaya kita infak harta. Amat berdosa seseorang harta yang Allah timbulkan kepada dia, maka harta itu tidak diinfakkan kepada orang miskin, sangat besar dosanya. Sangat besar dosanya. Karena maksud harta banyak tu bukan untuk dia simpan. Harta ni untuk digunakan. Sebab kalau nak kira manusia cukup, isting kan yang makan nasi. Tapi bui siapa berbilion untuk apa? Untuk Allah beri pahala pada dia kalau dia faham. Dengan cara infak fi sabilillah. Tapi kalau dia boleh harta dia simpan setakat dia, itu sudah berlaku kesalahan dalam agama. Tak boleh. Menyebabkan orang lain tertahan. Dalam konteks Islam, harta yang tidak diinfakkan sebenarnya kita menahan hak orang lain. Siapa Ibnu Hazar kata? Ibnu Hazar kata seseorang yang tak sedekah, tak segini dia kata tak perlu sedekah boleh wasa kita. Boleh wasa. Tak perlu sedekah dia. Menafikan sedekah seorang. Bayar tu. Bayar. Siapa begitu? Kita apa? Takdir yang ketiga. Wa salatul rajuli fi jawfil lail hiya min abwabil khair. Sembahyang malam seseorang yang bersemayam di tengah malam itu adalah antara pintu-pintu kebaikan. Apa maksud pintu kebaikan? Kenapa Allah Nabi tasbihkan dengan pintu? Kalau kita mengikut takdir ni lah, malah seolah-olah sebuah rumah kita nak masuk melalui pintu. Jadi semayam malam ni pintu kebaikan. Bila kita semayam malam, seolah kita ada kunci untuk buka pintu, dalam itu semuanya ada kebaikan. Bila kita boleh buka pintu kebaikan, maka kita akan dapat banyak lagi kebaikan yang lain. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi seseorang yang tidak semayam malam, mungkin dia dapat kebaikan tapi tidak banyak. Tetapi orang yang semayam malam ni, seolah macam dia boleh buka pintu kebaikan. Dalam rumah tu maknanya khazanah kebaikan. Nak buka dia tu dengan salatul lail. Itu maksudnya. Fi jawfil lail. Ada juga ulama yang takdir gitu. Takdir yang keempat, ada juga ulama sebut wasalatul rajuli fi jawfil lail hiya syi'arus salihin. Sembahyang malam, seseorang yang sembahyang malam itu, sembahyang itu adalah merupakan syiar orang saleh. Syiar orang saleh, bukan syiar kepada masyarakat. Masyarakat tak tahu sebab dia sembahyang rumah dia. Tak ada siapa tahu. Tapi itu syiar orang saleh, memanglah betullah tanda dia, bukti dia. Maknanya kalau orang saleh tiba-tiba tak ada syiar. Syiar orang saleh. Tanda orang saleh. Setengah ulama tu. Okey, baik, sekarang kita. Namun yang jelas, anda yang khabar pada salatul rajuli fi jawfil lail itu adalah annaha tudfi'ul khati'ata aidan kas-sadaqah. Ni. Namun yang jelasnya, anda yang khabar dia, hak ni hak kebanyakan ulama kata kuatnya. Anda yang khabar pada orang tadi adalah sesungguhnya sembahyang seseorang di tengah malam itu adalah sembahyang dia itu boleh menghapuskan dosa-dosa kecil, seperti sedekah juga. Sedekah juga. Tahu mana tu? Sebagaimana difaham dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Urwah bin Nizal yang diambilnya dari Muaz bin Jabal. Beliau berkata, yang dikata Muaz. Saya terus terjemahnya, saya tidak mengarang hadis. Ketika aku kembali bersama-sama Nabi dari peperangan Tabuk, maka Nabi sebut hadis ni. Maksud sebut hadis ni tu sebut daripada awal, cuma ada beza di akhir dia. Hak bezanya ke dia. Hadis ni juga sebutnya daripada awal, tapi ada beza. Lebih terang lagi Nabi sebut. Inna as-sawma junnah was-sadaqatu wa qiyamul 'abdi fi jawfil yukaffirul khati'ah. Puasa adalah junnah. Sedekah dan qiyam, yakni tak tidur malam seorang hamba pada tengah malam untuk beribadat, baca Quran, solat. Tetapi sini maksud solat, qiyam sini maksud solat. Itu boleh menghapuskan dosa. Dia kata Imam Ahmad, dia kata hak ni sebenarnya takdir dia ni. Hak ni lebih baik. Dan ulama-ulama sokolah dalam syarah hadis tu. Hak ni lah, jadi otak tadi ada juga, cuma tidaklah sekuat ni. Jadi kok mana pun kita tengok takdirnya 5 lah. Termasuk jadi hak ini yang dipilih oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama lain. Kita ambil sikit lagi. Dalam hadis Nabi juga Nabi sebut bira'sil amri. Bira'sil amri. Nabi sebut
Dalam kalau kita tengok dalam dia punya teks itu, Nabi, ala ukhbirka bi ra'sil amri wa 'amudi wa dirwati sanam. Mahukah aku ceritakan kepada engkau asas segala perkara, tiang seri segala perkara itu dan kemuncak dia. Jadi perkara itu boleh kita tengok selepas ni apa maksud amr, ra'sil amr. Jadi ra'sil amri teras asas perkara ini. Al-amri itu maknanya agama, iaitu urusan agama yang kerana Nabi dibangkitkan. Al-amri sini mana alillah itu merujuk pada urusan agama. Yang mana agama Nabi, jadi Nabi ini untuk cerita agama, untuk sebut agama, untuk ajak manusia beragama dengan agama Hanifiyah itu. Agama sebagai rentut daripada agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu maksud al-amri. Itu maksud, ini saya nak sebut dari segi dia punya bahasa hadis lah. Itu masuk di ra'sil amri. Jadi disebut dalam kitab-kitab lain, dia kata kenapa Nabi tasbihkan ra'sil amri. Ra'sil makna kepala, asal ra'sul ni kepala. Jadi Nabi gambarkan ra'sul ni satu juzuk besar yang paling penting daripada jasad manusia. Sebagaimana jasad manusia paling punya kepala, kerana di situ akalnya, ototnya ada. Maka begitulah juga Nabi ni ayatnya, dalam agama itu dia panggil ada ra'sul amri, benda yang paling pokok, yang paling penting. Agama, sebuah agama itu dia ada ra'sul dia ada tempat asas dia. Itu maksud dia. Lepas tu Nabi sebut tiang dia. Apa maksud tiang agama tu? Maksud dia amalan yang akan tegak dan berdiri teguh agama kerananya. Bila kita buat itu, maka agama kita tu subur, tegak, kukuh agama. Begitu juga Nabi amuk mana tiang seri. Dan dalam hadis juga sebut dirwati sanami, kemuncak segala sesuatu. Jadi kemuncak amalan adalah amalan bersifat kemuncak paling tinggi. Sanam ini zirwah mana kemuncak. Sanam ini asal makna sanam dalam bahasa Arab ni bonggol. Bonggol kalau binatang uta apa, kat tempat tinggi atas ni kan, sebelum tekak dia tu dia bonggol tinggi tu. Kat tu tempat kaki air dia tu. Kalau uta tu kaki air dia. Kat tu tempat di sipi air, sebab tu dia boleh pergi jalan pada pasir berminggu-minggu, dia boleh tak minum air uta tu. Kalau binatang lain apa kerah kuning gitu, dia dot. Sebab tu orang panggil kapal pada pasir tu. Kalau nak tengok dalam huraian Said Qutb dalam kitab dia, dalam kitab tafsir dia dah tengok situ. Dalam surah Muqaddah, surah 30 ada kata wa ilal ibli kaifa khuliqatu wa ila ibil, bagaimana unta dicipta oleh Allah. Hebat unta tu. Dia huraiannya situ. Bagaimana kedudukan unta tu? Itu sanam tu ada tu. Tu yang jadi tahan daga. Dia boleh pergi berminggu-minggu tak minum air, boleh unta tu. Itu maksud sanam itu. Jadi sekarang kita nak tengok ra'sil amri al-Islam. Ra'sil, lepas tu Nabi sebut, Nabi ayat lah, ra'sil amri itu pada Islam. Nabi sebut dalam hadis yang sama, hadis kita baca tadi lah, Islam. Saya nak kaitkan dengan riwayat lain. Maksudnya asas sesuatu itu adalah Islam tu. Asas agama Islam. Apa dia maksud itu? Apa dia maksud Islam? Hadis hanya kena ingat balik masa kuliah Ustaz Nasir sebelum ni, saya yakin dia sebutlah perbezaan antara Islam dengan iman. Islam ni kalau sebut kalimah tu dalam nas Quran tu, kalau sebut Islam dia termasuk iman itu. Dia masuk syahadah la ilaha illallah. Tapi kalau letak itu disebut iman dengan Islam, tu makna iman tu lebih bersifat zahir. Islam tu lebih bersifat zahir makna dia. Iman tu lebih bersifat dalam batin. Itu di segi huraian di hadis yang mereka awal. Kita tidak nak bincang lah. Jadi kalau ada sebab tapi sini bila sebut Islam tak ada disebut perkataan iman. Islam sini maksudnya agama tu sini. Termasuk iman tu agama. Sebab ada dalam hadis Nabi orang baru masuk Islam tu, Nabi kata dia tidak beriman lagi, dia baru Islam baru. Jadi ulama hura Islam itu secara zahir lah, bila dia mengucap Islam lah. Apakah makna dia telah membuktikan keimanan dia? Seperti mana sahabat tu tidak lagi. Ada juga disebut gitu. Islam ni kira zahir. Kita akan kata orang itu Islam kalau kita tengok zahir dia Islam. Hati dia kita tak tahu. Ada juga makna gitu. Tetapi sini dah mengikut ulama bila dalam teks hadis ataupun Quran sebut Islam satu kalimah saja, tak ada dikaitkan dengan iman. Kalimah iman, Islam sini maksudnya iman. Begitu. Okey, baik. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Ahmad
daripada Tariq Syahar bin Haushab. Dia diambil daripada Mu'az ibn Jabal juga menyebutkan bahawa maksud Rasul Amri adalah 2 kalimah syahadat. Jadi dalam riwayat lain kata Rasul Amri ini ada disebut Rasul Amri an tashhada an la ilaha illallah. Seterusnya ada disebut. Sebab tu ulama kata Islam ini maksudnya iman 2 kalimah syahadah tu lah. Itu maksud dia. Jadi Nabi mentashbihkan Islam dengan Rasul Amri ini, yakni kepala segala sesuatu, adalah kerana betapa asasnya perkara itu sehingga tidak akan berguna semua amalan manusia jika tidak murni dan bersih Islam, yakni 2 kalimah syahadah itu daripada syirik. Sebab tu Islam sini bukan bermakna amalan zahir manusia, sini maknanya iman dia, akidah dia tu. Manusia buat apa pun tak akan diterima sebagai amalan soleh kalau akidah tu tak betul, kalau ternafi tauhid, kalau ada syirik dalam jiwa dia, tak seru ayat. Sebab tu kita kena ingat manusia ni, kita kena tengok akidah dia. Tak seru cara dia subah bersama mana tu, tak seru cara jubuh selalu mana tu, tengok tu ajaran dia lagu mana. Sebab tu kita setengah-setengah ajaran salah tu, kita kena tahu akidah dia tu. Setengah-setengah ajaran tu ada kitab ni, kita boleh rujuk, boleh tengok lah. Jadi kena clear asasnya begitulah maksud. Jadi kita sambung semula lah seterusnya ni. Kita sambung semula. Sebab ulama ni ada dia buat, lepas tu dia gabung, dia rumus lah. Kita rumus saya ulama tu sangat penting, molek lah. InsyaAllah benda ni kita bincang dengan harap. Rasanya kita berhenti setakat tu. Billahi taufiq.